Umat manusia yang ada ni, daripada 1000 orang, 999 orang masuk neraka. Seorang je masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bangkit-bangkit di padang mahsyar tu dalam keadaan peluh. Ada yang sampai ke buku lali, ada yang sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai kepada parah tengkuk, ada yang sampai betul-betul bawah bibir dia. Peluh-peluh tersebut. Mereka berdasar pada amalan-amalan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas peluang yang masih lagi Allah masih memberi ruang pada kita untuk kita membetulkan jalan hidup kita agar kita sentiasa selamat untuk perjalanan kita pada masa yang akan datang nanti, yang disebut dengan hari Yaumul Akhirah, hari yang disebut dengan hari terakhir ataupun hari perjalanan kita kepada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Syukurnya kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita memandang jalan-jalan yang kita perlu lalui pada masa yang akan datang nanti, agar kita benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita termasuk di kalangan orang yang dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat nikmat yang demikian. Hari ini dan saat ini para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita akan berbicara lagi tentang mengenai hari-hari yang kita akan lalui di padang mahsyar Allah. Dan kita pun tahu kan, saya dah sebut dalam perbincangan sebelum daripada ini, bahawa kita ni akan hidup lagi ke akhirat. Dan kita ni hidup ke akhirat ini bermula daripada mana? Bermula lepas pada kematian kita. Kita mati saja, maka kita akan mula hidup di akhirat. Selagi mana kita hidup di atas dunia ini, selagi itulah kita diajar supaya buat amalan. Wa kulik malu. Setiap benda yang kamu lakukan di atas dunia ni, kamu beramal. Kita tidur pun kita sedang beramal. Kita masuk tandas pun kita sedang beramal. Kita bersama dengan keluarga kita pun kita sedang beramal. Apa sahaja yang kita buat ini, kita mesti jadi amalan. Dan amalan kita ni ada ganjaran. Allah tak jadikan amalan kita ni tak ada ganjaran. Tak. Semua amalan yang kita buat ni ada ganjaran. Ganjaran bila kita akan dapat ganjaran? Bila kita mati. Masuk saja dalam kubur, kita akan menghadap di hadapan Allah. Maka di waktu tersebut kita akan dapat ganjaran. Sama ada kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga ataupun menjadi kawah kepada kawah-kawah neraka. Demikian juga kita bila kita bangkit di akhirat nanti. Bila kita bangkit di akhirat nanti, kita nampak amalan-amalan kita yang kita buat di atas dunia ini. Kita bangun-bangun di padang mahsyar, kita dapati bahawa banyak pahala-pahala yang Allah sediakan daripada amalan-amalan yang kita kerjakan di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita dapat demikian. Jangan kita sampai di akhirat, tiba-tiba kita pandang kanan, pandang kiri, belakang depan kita, tengok-tengok kosong amalan di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah gambaran yang perlu kita sentiasa membayangi diri kita. Sentiasa kita nampak keadaan diri kita ni. Aku ni sedang berjalan ke akhirat. Aku ni sedang bergerak ke akhirat. Jadi apa sahaja yang kita lalui di dunia ini, kita jangan layan sehingga sampai peringkat kita ni terlupa terhadap akhirat. Ramai orang kita ni melayan dunia sampai dia terlupa akhirat. Layan dengan isteri, layan terhadap anak-anak, layan terhadap yang disebut dengan semua gambaran-gambaran yang kita dapat di dunia ini. Tiba-tiba kita terlupa akhirat. Ramai di kalangan kita begitu. Sibuk bekerja, tahu-tahu mati. Kitanya tak buat kerja tu menjadi akhirat Allah. Kita buat kerja ni untuk dunia saja. Yang ni rugi. Kita berkeluarga, ramai orang kita siapkan rumah dia, cantikkan rumah dia, elokkan kenderaan dia dan sebagainya.
Tahu-tahu dia mati. Kenderaan rumah dia tak boleh bawa sampai ke akhirat. Rugi juga dalam hidup dia. Dalam hidup kita ni, biar kita buat satu benda, biar dia dapat balik di akhirat nanti. Bila kita dapat di akhirat nanti, kita tengok pahala-pahala tu banyak. Bila pahala-pahala tu banyak, kita akan rasa untung. Dan yang kita bimbang, bila kita bangkit di akhirat, tengok pahala tak ada. Tapi dosa pula jadi banyak. Dosa yang banyak inilah yang paling rugi. Satu, kita sentiasa bercerita. Dan kita sentiasa diajar supaya sebut. Fazakir. Kamu kena sentiasa ingatkan. Kamu kena sentiasa sebut. Tentang apa dia? Tentang akhirat Allah. Bila kamu sebut tentang akhirat Allah, menyebabkan manusia ni akan fikir panjang dalam hidup dia. Dia bukan fikir untuk sekadar untuk hidup di dunia je. Tetapi dia mula fikir macam mana nak hidup di akhirat. Macam mana nak suruh istana yang hebat dalam syurga Allah. Macam mana kita nak melalui titian sirah Allah. Macam mana kita nak dapat syafaat Rasulullah di padang mahsyar. Kerana apa dia? Kerana kita sentiasa bercakap tentang akhirat Allah. Lepas tu Rasulullah kalau dia duduk dengan sahabat-sahabat, Rasulullah akan cerita tentang mengenai suasana akhirat Allah. Contoh, saya buat contoh yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, bahawa Rasulullah dalam sebahagian perjalanan dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah membaca 2 ayat yang berikut ni dengan kuat. Pernah Rasulullah bila dia berjalan dengan sahabat-sahabat, dia baca 2 ayat ni dengan keadaan yang kuat. Rasulullah baca apa dia? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Ni ayat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia semua, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Yang Rasulullah baca kuat-kuat ayat ni. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan di saat mana berlakunya hari kiamat itu satu kejadian yang amat menggemparkan, mendahsyatkan dalam hidup kami. Allah cerita demikian. Ini kita baca ni beramai bulu roma. Allah cerita terus, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia semua, bertakwalah kamu pada Tuhan kamu. Kerana apa dia? Saat satu ketika nanti, inna zalzalatas saati syai'un azim. Satu saat kamu akan melalui goncangan yang menggoncangkan, yang amat besar yang akan berlaku pada kamu. Benda apa yang berlaku? Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin. Hari di mana, ketika mana wanita-wanita yang menyusu ni, dia tidak akan peduli lagi terhadap susuan dia. Susu anak. Dia sedang menyusu anak, dia akan campak anak dia. Kemudian amma arda'at, terhadap apa yang disusu tadi. Wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Gugur kandungan-kandungan ibu-ibu yang sedang mengandung. Ibu yang mengandung tu baru 2 hari mengandung, baru 2 bulan mengandung, baru 2 minggu mengandung. Dalam keadaan mengandung tersebut, gugur kandungan-kandungan mereka. Kenapa? Wataran nasa sukara. Masa tu kamu boleh lihat manusia ni macam mabuk. Dalam keadaan sukara. Manusia ni dalam keadaan bagaikan mabuk. Wa ma hum bisukara. Sedangkan mereka bukan mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Tetapi azab Allah yang amat pedih yang Allah sediakan pada mereka. Ni dalam surah Al-Hajj ayat 1 hingga ayat yang kedua. Bila Rasulullah baca ayat ni kuat-kuat, sahabat-sahabat ni dengar bacaan tu, mereka je lajukan kenderaan mereka. Mereka cepatkan kenderaan yang mereka naik tadi. Mereka tahu pasti ada yang ingin Rasulullah sebut. Rasulullah nak sebut apa benda ni? Malam hari ni. Kemudian setelah ketika mana mereka berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sebut pada sahabat-sahabat, kamu tahukah apakah hari itu? Kamu tahu tak hari itu yang aku baca ayat tadi itu? Kamu tahu tak hari apa tu? Hari yang merupakan di mana Rasulullah tak tunggu jawapan di kalangan sahabat-sahabat. Lalu Rasulullah sebut di mana Adam dipanggil oleh Tuhannya. Ya Adam, kirimkan penghuni-penghuni untuk neraka tersebut. Hari di mana Allah sebut kepada Nabi Adam AS, Rasulullah kata, hari di mana Allah sebut pada Nabi Adam, Adam,
pastikan mereka yang masuk neraka tu masuk dalam neraka. Campak dalam neraka. Lalu Nabi Adam tanya. Nabi Adam tanya pada Allah. Siapa penghuni neraka tu ya Allah? Nabi Adam akan tanya pada Allah. Ya Allah, penghuni neraka tu siapa ya Allah? Lalu Allah menerangkan, daripada setiap 1000 orang, kirimkan 999 ke neraka dan seorang je masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Umat manusia yang ada ni, daripada 1000 orang, 999 orang masuk neraka. Seorang je masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Rasulullah sebut demikian, mendengar kalimah itu, sahabat-sahabat jadi kecut. Kecut perut hati, kecut hati masing-masing, dan tak ada seorang pun yang ketawa. Semua dalam keadaan senyap terus. Senyap terus. Bila cerita keadaan yang demikian. Walaupun hanya menampakkan satu gigi, tak ada seorang pun yang terbuka. Gigi, mulut bibir dia tu nampak gigi. Ketawa. Melihat keadaan sahabat demikian, Rasulullah bersabda lagi, ketahui dan bergembiralah demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, sesungguhnya kamu sekalian disertai 2 umat. Rasulullah sebut demikian. Kamu akan disertai 2 umat. Rasulullah kata, bangsa mana pun akan digabung dengan mereka, pastilah ramai. Rasulullah sebut demikian. Kamu ni ada 2 umat. Umat Muhammad dan umat yang tak jadi umat Muhammad. Ya'juj wa Ma'juj. Ditambah dengan orang-orang celaka. Baik daripada keturunan Adam maupun keturunan Iblis. Rasulullah sebut demikian. Perawi hadis ni sebut, sahabat pun bila dengar saja begitu, rasa lega terus. Oh, yang masuk neraka tu bukan kita. Yang masuk neraka tu yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian ditambah pula dengan orang-orang yang berdosa di padang mahsyar Allah. Kemudian orang-orang yang buruk keturunan yang daripada keturunan iblis, yang ni masuk neraka. Manakala umat Muhammad ni, alhamdulillah, yang seorang tu umat Muhammad. Daripada 1000 orang, 999 orang tu seorang je masuk dalam syurga. Mudah-mudahan kita lah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini keadaan yang demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, ketahuilah dan bergembiralah demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad. Rasulullah bila baca ayat Quran tadi, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Lalu Rasulullah kata, bergembiralah demi nyawaku dalam genggaman Allah. Di tengah-tengah umat yang lain, kamu sekalian hanyalah bagaikan setitik noda di lambung unta dan setitik warna hitam di kaki binatang kenderaan. Allahu Akbar. Rasulullah kata, macam titik hitam je kamu ni. Maknanya yang titik hitam satu itulah yang digambarkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tu umat masuk dalam neraka, masuk dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini kita minta selamatlah, mudah-mudahan demikian. Hari yang disebut dengan hari mahsyar. Hari yang bangun di padang mahsyar. Keadaan manusia bangun di padang mahsyar tersebut yang menyebabkan ketakutan manusia di padang mahsyar Allah. Macam mana saat langit dan juga bumi, di saat mana kita bangkit di padang mahsyar itu, apabila manusia telah bangun daripada kubur masing-masing, hari pertama kita dibangun daripada kuburan, mereka dapati bumi sudah berubah. Bumi-bumi yang ada ni, kita nampak semua dah berubah dah. Bumi berubah. Tidak seperti mana bumi saat mereka tinggal dahulu. Kemudian gunung ganang telah tak ada dah. Gunung-gunung, bukit-bukit tak ada. Dah rata semua dah bumi ni. Kemudian bukit-bukit dan juga dah hilang dah. Keadaan semua sudah berubah sama sekali. Bangun-bangun di padang mahsyar tu, bila bangun di padang mahsyar ni, tengok kiri kanan, tak ada benda dah. Tak ada bukit, tak ada gunung, tak ada sungai-sungai pun tak ada yang mengalir lagi. Tak ada sungai yang mengalir. Tak ada sungai yang mengalir. Pokok-pokok telah tumbang. Kemudian lautannya menjadi panas membara. Nampak air tu menggelegak. Air yang menggelegak. Lautnya menjadi panas membara. Jurang-jurang yang rendah dan tebing-tebing yang tinggi menjadi rata. Tak ada lagi dah. Gaung-gaung, tanah bergaung, tak ada. Tak ada. Dah jadi rata semua. Alam ini sendiri.
kota-kota dan kampung-kampung hancur binasa. Bangun tu, hancur binasa. Tak ada apa lagi. Agaknya, bumi telah mengalami gempa yang hebat dan mengeluarkan segala isinya. Boleh jadi manusia bangun-bangun tu bingung. Jin dan juga manusia tu tengok kanan kiri. Allah, tak ada apa-apa. Di waktu mana bangun di padang mahsyar, berkatalah manusia pada waktu itu. Keluar mulut manusia daripada di saat itu, apa yang telah terjadi dengan bumi ni? Ni apa ni terjadi ni? Bangun-bangun daripada kubur masing-masing tengok, bumi ni jadi apa? Masing-masing celik mata masing-masing. Demikian juga halnya dengan langit dan seluruh penjurunya. Seluruh tempat ni, tengok Allahu Akbar. Semuanya telah berpecah belah. Dan seluruh penjuru-penjurunya telah gugur. Tak ada dah bucu-bucu langit tu kan. Yang kita nampak tu, daripada bucu-bucu tu tak ada. Semua gugur. Sementara para malaikat, kemudian para malaikat berjaga-jaga di segenap penjuru dengan mata yang terbeliak. Mata-mata terbulak je mata-mata malaikat. Menunggu manusia dan juga jin yang mula dikepung. Dalam keadaan terkepung ni, matahari dan bulan redup ataupun bahkan tidak bercahaya sama sekali. Yang redup-redup. Yang terang tu turun dekat dengan kepala seorang tersebut. Kedua-duanya dikumpulkan pada satu tempat. Nak sebutnya matahari dan bulan tu berada pada satu tempat. Setelah itu, kedua-duanya digulung oleh Allah. Tengok turun tu, Allah gulung. Matahari dan juga bulan tu, Allah gulung. Gulung je. Mereka tersebut. Kedua-duanya dikumpulkan pada satu tempat. Kemudian digulung. Lalu dilemparkan begitu sahaja. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang kita akan sebut nanti mengenai neraka, bagaikan 2 ekor lembu yang disembelih. Firman Allah Ta'ala dalam kitabnya, dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahi wa hilwahidil qahhar. Iaitu pada hari ketika mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Bila Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Bumi diganti, langit juga diganti dengan gantian yang baru. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan demikian pula langit dan semuanya berkumpul di padang mahsyar menghadap ke hadrat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ini dalam surah Ibrahim. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, maka apabila langit telah terbelah. Fa idzan syaqqatis sama', ketika mana terbelah langit ini sendiri, wardatan kaddihan, menjadi bagaikan merah, warna bagaikan kelipan minyak yang bergemelip, yang warna merah. Merahnya warna dalam minyak tersebut, begitulah langit itu melip dalam keadaan demikian. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagikah yang kamu ingin dustakan terhadap pemberian Allah pada diri kamu? Dalam firman yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah wa inshaqqatis samaa'u fahiya yauma idzin wahiyah wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Maka pada hari itu terjadilah kiamat. Hari yang terjadinya kiamat ni, terbelahnya langit. Kerana pada hari tersebut, langit menjadi lemah. Waktu mana? Wansyaqqatis sama' fahiya yawma idzin wahiyah. Langit itu tak ada kekuatan lagi. Terbelah, gugur satu-satu. Wal malaku ala arja'iha. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Wa yahmilu arsya rabbik. Dalam keadaan pada hari itu, di kalangan malaikat ni, 8 orang malaikat menjunjung arasy Allah di atas kepala mereka. Fauqahum yauma idzin thamaniyah. Di atas belakang mereka itu, di atas kepala mereka itu, ada 8 malaikat yang junjung arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, kamu di hadapan Allah, tidak ada satu pun yang dapat lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun berjaya menyembunyikan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah ratakan bumi. Ratakan bumi, kemudian Allah jadikan lapang, tak ada seorang pun boleh nak lari.
Tak ada seorang pun nak menyorok balik bukit ke, nak berada dalam gaung-gaung ke. Bila bergerak je manusia di padang mahsyar, bergerak menuju kepada mahsyar tu, dia tolak menuju pada mahsyar tersebut, tak ada seorang pun boleh selamat. Tak ada seorang pun, la takhfa minkum khafiyah. Tak ada seorang pun di kalangan kamu yang mampu untuk nak melarikan diri ataupun menyembunyikan diri daripada suasana hari kiamat tersebut. Tanah rata. Tanah rata je semua. Jurang pun tak ada, bukit tak ada, gunung ganang pun tak ada. Bangun-bangun tersebut, nampak rata je tanah. Firman Allah Ta'ala lagi, Iza syamsu kuwirat, wa iza nujumun qadarat. Ketika mana Allah mula gulungkan matahari. Iza syamsu kuwirat. Dan juga apabila bintang-bintang mula berguguran. Wa iza nujumun qadarat. Bintang-bintang jatuh berguguran. Firman Allah Ta'ala lagi, Iza sama'un fatarat. Wa izal kawakibun tasarat. Ketika mana langit mula terbelah dan bintang-bintang jatuh berserakan di atas muka bumi di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan daripada Abu Hazim, daripada Sahl bin Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardil bayda afra ka qursahi naqiyyun laisa fiha ma'lamun li ahadin. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat di tanah putih berkilat. Tanah tu putih berkilat bagaikan kepingan tulang-tulang sumsum. Tanah-tanah tu putih berkilat bagaikan kepingan sumsum, tidak ada tanda-tanda yang ada padanya boleh dikenali oleh manusia. Tak ada seorang pun kenal. Oh, ni tanah bumi Malaysia dulu ni. Ni tanah Selangor ni. Ni tanah Kelantan ni. Tak ada. Waktu mana di padang mahsyar tu, tengok masing-masing. Pandang tanah-tanah. Allahu Akbar. Tanah di padang mahsyar Allah. Muhammad bin Qais dan juga Sa'id bin Jubair mengatakan bahawa bumi berubah menjadi warna macam roti warna putih. Roti putih tu. Roti putih yang kita tengok roti putih tu, putih je tanah. Di waktu itu. Dan kemudian orang mukmin boleh memakannya daripada bawah tapak kakinya. Orang mukmin boleh makan tanah tu, boleh ambil, masuk dalam mulut dia. Kerana kelaparan, bangun di pada mahsyar Allah, rasa nak makan di bawah telapak kaki dia pun boleh. Kerana apa dia? Kerana kemukminan dia yang ada amalan dia. Kita akan cerita kemudian nanti insya-Allah. Sedangkan menurut Al-A'mashi daripada Qaisamah, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari kiamat nanti bumi seluruhnya berupa api. Dia Qaisamah kata, bumi ni macam api semua. Kemudian berupa api. Syurga ada di belakangnya. Belakang pada bumi itu, dalam jauh sikit belakang bumi itu, ada syurga. Memperlihatkan para bidadari dan piala-piala, bekas-bekas yang tersusun cantik je, gemelipan dalam syurga Allah. Sedangkan manusia dibanjiri peluh sampai ke mulut, seolah-olah terkekang olehnya, sementara mereka belum lagi dihisap dan dihisap juga di pada mahsyar tersebut. Yang kita cerita semalam itulah. Kita sebut manusia waktu tu bangkit-bangkit di pada mahsyar tu dalam keadaan peluh. Ada yang sampai ke buku lali, ada yang sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai kepada parah tengkuk, ada yang sampai betul-betul bawah bibir dia. Peluh-peluh tersebut. Mereka berdasar pada amalan-amalan masing-masing. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku adalah orang yang pertama sekali bertanya pada Rasulullah tentang maksud ayat tersebut. Ayat apa dia? Firman Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Aku orang yang pertama yang tanya. Imam Ahmad disebut, Aisyah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa maksud yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat? Maksud dia apa ya Rasulullah? Yang hari di mana Allah gantikan bumi dengan ganti bumi yang baru. Bumi yang ghairal ardi was samawat. Bumi tapi tak sama dengan bumi waktu mana hidup atas dunia ni. Apa maksud itu ya Rasulullah? Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Lalu Aisyah bertanya, di manakah manusia pada waktu itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, dia di atas sirat, atas jambatan.
Manusia atas jambatan. Rasulullah jawab macam tu je. Manusia sedang ditimbang amalan dia, ya wahai Aisyah. Maksudnya, waktu mana kamu tengok putih je tersebut, manusia di waktu tersebut berada di mana, ya Rasulullah? Rasulullah jawab, dah naik jambatan dah. Sedang bergerak menuju pada syurga ataupun dihumban ke dalam neraka Allah. Sedangkan menurut riwayat Muslim daripada Sauban, ada seorang pendeta Yahudi yang dia datang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yang dibaca sebentar tadi. Pendeta zaman Rasulullah dahulu, ada orang alim di kalangan puak-puak Yahudi itu. Lalu dia datang jumpa dengan Rasulullah, dia tanya soalan pada Rasulullah. Rasulullah menjawab, dalam kegelapan di bawah jambatan. Rasulullah jawab, di mana manusia di waktu itu, ya Rasulullah? Yahudi tanya Rasulullah, dalam gelap, kemudian di bawah jambatan. Maksudnya dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini manusia yang jadi demikian. Berbeza orang yang tanya soalan yang sama, tapi dijawab berbeza oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dasar pada apa dia? Kerana kesan lepas pada tersebut. Maknanya ayat ni kesan pada amalan manusia di atas dunia ni. Kalau di atas dunia ni kita jenis jaga amalan, jaga. Bila sampai di padang mahsyar tu orang lain sedang kabut lagi di padang mahsyar, kita dah berjalan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dah. Kalau kita jaga amalan. Tapi kalau kita tak jaga amalan, manusia sedang kelam kabut di padang mahsyar tu, dalam keadaan manusia bingung, dia berada kat mana di waktu tersebut? Dia berada dalam gaung neraka Allah, dalam penuh kegelapan, dalam neraka Allah. InsyaAllah kita akan cerita dalam bab neraka tersebut, insyaAllah. Berapa lama berlangsungnya hari kiamat ni? Kita tanya, Ustaz, berapa lama berlakunya hari kiamat? Dalam firman Allah Ta'ala, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ إِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Allah jawab dalam Al-Quran Karim, dan mereka meminta pada kamu agar azab disegerakan. Padahal Allah Ta'ala sekali-kali tidak menyalahi janji dia. Kan orang kafir ni sibuk tanya, yang penunggang-penunggang agama kata ada akhirat ni, bila nak berlakunya azab ni? Bila nak berlaku? Mereka ni sibuk. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. Baru datanglah. Semayang hajat yang kamu semayang hajat tu, yang kamu berdoa dengan Tuhan kamu, yang kamu tunggang agama kamu, katanya mereka tersebut. Baru datang sekarang. Baru datang. Kami nak tengok azab. وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ. Jawab pada mereka, Allah tak pernah mungkiri janji Allah. Allah ni, bila dia berjanji dengan manusia, dia akan tunaikan janji dia. Inna yawma izin inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Hari yang disebut di sisi Allah adalah seperti 1000 tahun daripada tahun-tahun yang kalian hitung setiap hari tersebut. Sehari di padang mahsyar sama dengan 1000 tahun. Sehari 1000 tahun di atas dunia. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Berlangsung berapa lama hari kiamat ni? Berapa lama di padang mahsyar ni? Kamu hitung sendirilah. Sehari di padang mahsyar sama dengan 1000 tahun kamu hidup di atas dunia. Kamu bilang sendirilah berapa lama kamu akan hidup di padang mahsyar tersebut. Sebahagian ahli tafsir mengatakan bahawa hari yang sepanjang itu maksudnya hari kiamat. Hari yang maksudkan tu, yang digambarkan oleh Allah tu, yauma idzin inda rabbik. Hari yang kamu akan rasa terbeban sungguh. Wahai orang yang mengejek-ngejek terhadap Islam. Orang yang hidup dia dalam keadaan mempermainkan Islam. Dia sibuk, dia nak kata macam-macam gaya pada Islam. Kamu kena ingat, hari di padang mahsyar ni sama dengan sehari, sama dengan 1000 tahun hidup di atas dunia ni. Lawan sendirilah. Siapa yang berani-berani tu nak mengejek alim ulama, nak mengejek para rasul, nak mengejek perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni, kamu sedialah diri kamu. Kalau kamu rasa kamu hebat sangat pada diri kamu demikian. Firman Allah Ta'ala lagi, sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dhil ma'arij ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Seorang yang telah meminta didatangkan azab yang bakal terjadi pada mereka. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Kan biasa kan, orang kita ni dia kata, tengok Pak Lebay tu semayang ajak. Bila nak kena azabnya? Bila nak kena azab?
Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Mereka cabar kan? Mereka cabar. Mari datang azab. Kalau betul-betul ada azab sungguh daripada Tuhan kamu tu, biar kena pada kami. Biar kena pada kami. Lil kafirina laysa lahu dafi'. Untuk orang kafir, tidak ada seorang pun dapat menolaknya, katanya Allah. Aku nak bagi tahu, siapa orang yang tak beriman pada Allah, tak ada orang yang boleh mempertahankan diri dia kalau mana kena pom atas tubuh badan dia. Tak ada orang. Tengok COVID ni lah, mudahnya. Tak ada orang yang boleh nak bertahan. Doktor kah dia, ustaz kah dia, perdana menteri kah dia, bila Allah datangkan azab yang waqi', azab yang betul, lil kafirina laysa lahu dafi'. Bagi orang kafir tak ada penolong. Tak ada yang boleh tolong. Minallahi zil ma'arij. Iaitu azab Allah yang memiliki tempat-tempat yang terangkat, ma'arij, yang semakin menaik. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Di mana malaikat-malaikat dan juga Jibril naik menghadap pada Allah dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Sehari sama dengan 50,000 tahun. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, fasbir sabran jamila. Maka sabarlah dengan kesabaran yang paling sabar dalam hidup kamu. Sepanjang kamu hidup di atas dunia ini, kamu diajar supaya kamu tahan diri kamu. Jaga diri kamu tersebut sabran jamila, dalam keadaan kesabaran yang nyata pada diri kamu. Kemudian innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka memandang seesaan itu jauh, mustahil terjadi. Orang-orang yang tak beriman pada Allah ni kata, mana ada? Mana boleh terjadi? Sedangkan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sedangkan kami memandangnya semakin dekat, pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Jangan ingat selesa. Siapa-siapa yang sibuk mempelekehkan orang sembahyang hajat, orang baca doa, orang dan sebagainya, kamu jangan ingat kamu selesa sangat dalam keadaan sebegitu. Dalam tafsir Ibn Katsir, telah kami sebutkan perbezaan pendapat di antara para ulama salaf dan khalaf tentang ayat ini. Lis bin Abu Sulaim dan juga ulama yang lain umpamanya telah meriwayatkan daripada Mujahid, daripada Ibn Abbas tentang hari yang ukurannya selama 50,000 tahun tersebut. Dia berkata itulah adalah jarak antara arash dan bumi yang ketujuh. Katanya Lis ini sendiri. Adapun mengenai firman Allah Ta'ala, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun, dalam satu hari yang kadar lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan kamu tersebut. Menurut Ibn Abbas, maksudnya ialah lamanya waktu yang ditempuhi bagi turun perintah daripada langit ke bumi dan naik lagi daripada bumi ke langit. Ini kerana jarak langit dan bumi adalah selama perjalanan 500 tahun. Perjalanan di antara langit dan bumi. Pendapat ini telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir daripada Mujahid dan diikuti oleh Al-Farra. Demikian juga pendapat Abu Abdullah Al-Hulaimi, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Ba'su wan Nusyur. Al-Hulaimi berkata, malaikat menempuh jarak tersebut dalam tempoh setengah hari. Malaikat melalui. Ini kerana kalau itu merupakan ukur jarak yang boleh ditempuh, maka takkan ada seorang pun yang boleh menempuhnya kecuali dalam jangka 50,000 tahun. Di antara jarak di antara bumi sampai ke arasy Allah. Oleh kerana itu, Al-Hulaimi menegaskan, tidak mungkin ini merupakan ukuran pada hari kiamat. Untuk menguatkan pendapat itu, Hulaimi beralasan dengan firman Allah Ta'ala, minallahi zil ma'arij, iaitu azab Allah yang yang memiliki tempat yang naik. Maksudnya memiliki ketinggian dan keagungan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, rafi'ud darajati dzul arsh. Allah yang maha tinggi darjatnya, yang mempunyai arsh. Ini perbincangan para alim ulama lah. Kemudian ta'rujul malaikat warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanatin. Dan kemudian Allah mentafsirkan dengan firman-Nya yang lain, para malaikat dan Jibril menaik menghadap kepadanya dalam jarak yang kadar 50,000 tahun. Di sini kata yaum disertai masafah, jarak. Jadi maksudnya para malaikat dan Jibril naik menghadap pada Allah dengan menempuh jarak yang jauh,
boleh ditempuh selama waktu perjalanan 50,000 tahun. Tuan-tuan faham ke tak faham? Buat faham lah senang cerita. Nak sebutnya, para alim ulama bincang, berada di padang mahsyar tu berapa lama? Ada yang kata, sehari bagaikan 1000 tahun. Ada yang kata 50,000 tahun. Cuma yang kata 50,000 tahun tu, dia kata, sebenarnya perjalanan di antara malaikat nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasar pada pendapat ini bererti yang dimaksudkan dengan yaumum ialah jarak tempat, demikian pendapat yang pertama. Ini yang Allah jadikan dalam keadaan sedemikian rupa. Ibnu Abi Ad-Dunya berkata, kami mendengar daripada Muhammad bin Idris, Al-Hasan bin Rafi', Damrah Sazzah Zaid Ar-Rush, dia berkata, pada hari kiamat manusia berdiri selama 1000 tahun. Hari kiamat berada di padang mahsyar tu berapa lama? 1000 tahun berdiri. Sedangkan pengadilan di antara mereka dilaksanakan dalam ukuran waktu 10,000 tahun. Ini pendapat Ibnu Abi Ad-Dunya. Dia sebut demikian. Dia kata, ada pendapat ulama kata, yang berdiri di padang mahsyar tu selama 1000 tahun. Kemudian mereka pula untuk diadili pula selama mana? 10,000 tahun. Allahu Akbar. Sehari sama dengan 1000 tahun hidup atas dunia ini. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata hari kiamat itu dijadikan Allah bagi orang kafir terasa selama 50,000 tahun. Orang kafir dia rasa selama mana berada di padang mahsyar Allah. Berada di hari-hari di mahsyar tersebut 50,000 tahun. Dia akan rasa demikian. Al-Kalabi berkata dalam tafsirnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, andai kata perhitungan amal manusia itu dilakukan oleh selain daripada Allah Ta'ala, nescaya tidak akan selesai dalam waktu 50,000 tahun. Ada riwayat kata lebih pada 50,000 tahun. Lebih. Kalau suruh malaikat-malaikat yang hitung amalan manusia, lebih 50,000 tahun berdiri pada mahsyar. Sedangkan Al-Baihaqi mengatakan bahawa Al-Hasan berkata, dapatlah kamu bayangkan satu hari di mana manusia berdiri selama 50,000 tahun tanpa makan sesuap dan tanpa minuman seteguk. Cuba kamu bayangkan, berdiri di padang mahsyar selama 50,000 tahun. Tak ada gerai-gerai, tak ada jualan-jualan murah-murah, tak ada minuman seteguk pun berdiri. Sehingga leher mereka terpotong kerana huru-hara hari kiamat hausan. Dahaga sangat ni putus. Tengkuk-tengkuk ni putus. Haus sangat. Dan perut mereka terbakar kerana kelaparan. Terbakar kerana lapar di padang mahsyar itu. Sesudah itu mereka dibawa ke neraka, di mana mereka kemudian diberi minum daripada sumber air panas yang benar-benar panas dan benar-benar masak atau sampai panas betul-betul masak tersebut. Ini semua telah diriwayatkan dalam berbagai-bagai hadis wallahu alam yang menceritakan keadaan demikian. Inilah di antara yang kita nak cerita pada hari-hari yang disebut dengan hari kiamat. Kemudian di sana ada kelebihan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bangun saja di padang mahsyar nanti. Kemudian keadaan apa yang akan berlaku pada umat Nabi Muhammad, kita akan cerita pada perbincangan yang akan datang nanti. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada saat yang baik ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh, yang selamat di padang mahsyar nanti, waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.